Ada kelas kan? Cikgu, kamera saya rosak cikgu. Saya ajar matematik, X-ray itu sains. Okey. Satu, bisa pula dah. Aduh, panasnya bu. Cikgu dah keluarkan dah gadget ni. Nah, Yelah kebalang tak cukup cikgu. ni baru cikgu. X tambah X. X tambah apa kan? Bibi cikgu, betul lah. Ni apa Nisa? Kau tengok result trial kau Nisa. Nisa! Ni apa Nisa? Kau tengok result trial kau Nisa. Ini Google Map ni kak. Salah. Cuba kau tengok ni. Semua subjek kau gagal Nisa. Kak, mak cikgu semua kami. Hello, Assalamualaikum. Teacher Z ke ni? Waalaikumsalam. Ya, saya. Ni lah Teacher Z. Saya jumpa Teacher Z dekat dalam website. Teacher Z boleh ajar subjek sains kan? Betul-betul. Saya mengajar subjek sains. Ada apa saya boleh bantu, Puan? Macam ni teacher, anak saya ni dia dah banyak sangat cikgu tutor yang mengajar dia, tapi semua macam beda lah dengan anak saya ni. Saya tak tahu kenapa, mungkin dia tak boleh fokus sangat. Kalau teacher Z nak try cuba anak saya boleh tak? Sebab saya macam ada tertarik dengan video teacher Z mengajar. Boleh. Selalunya student macam ni dia kurang motivasi. Saya faham sebab saya pun pernah ada student macam ni dulu. Lagi satu kan teacher, anak saya ni sebenarnya dia dah banyak kali dah repeat SPM. Tu saya risau. Oh, tak apa. InsyaAllah saya akan cuba bantu yang terbaik ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak teacher Z Saya tak tahu dah mana nak cari ni Banyak tempat dah cari ni. Okey, nanti teacher bagi tahu lah macam mana nak daftar semua. Nanti kita WhatsApp aje lah. Boleh. Nanti saya akan hantarkan link pendaftaran. Lepas tu kita set terus lah bila kita nak buat kelas pertama ya. Boleh teacher, boleh. Okey, baik. Terima kasih banyak teacher. Assalamualaikum. Sama-sama Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, dapat student baru. 4 darah duduk. Hai sir, Assalamualaikum. Tengah buat apa tu? Tengah main game tu. Okey cikgu, ready. Cikgu nak ajar apa hari ni cikgu? Sir tak buka kamera So, hari ni sebenarnya kita nak main game tau. Kita tak payah belajar. Saya ingat Easter je ada game, teacher pun ada. Tapi, kalau nak main game ni, ada syarat dia. Syaratnya, kita kenalah main dengan teacher sekali. So kalau nak main sekali, kita buka lah video. Baru kita boleh sama-sama enjoy game ni. Oh, main game lah cikgu. Boleh cikgu. Jangan cikgu. Hai cikgu. Hai sir. Barulah teacher semangat hari ni. Nampak muka Isa. Handsome rupanya. Okay, so kita hari ni teacher dah sediakan macam-macam tau. Tengok ni. Kita ada game, snooker, kita ada apa lagi? Macam-macam. Isa, ready tak? Ready. Oh, main game lah cikgu. Saya memang seronok sikit kalau main game ni cikgu. Isa pernah dengar tak? Game ni nama dia pool. Pool apa ni cikgu? Kacang pool ke? Swimming pool ke? Saya tak tahu ni. Alah, bukanlah sir. Alah, ni pool yang macam snooker tu, yang pakai kayu. Macam tu, tahu tak? Oh, pool yang push kan tu je cikgu. Dia dalam rumah abang saya. Abang? Masa bila budak ni ada abang? Macam-macam lah budak ni. Okay. So, perasan tak? Bila kita main pool ni, kita akan tembakkan bola putih kepada bola yang warna-warni kan? So, bola putih ni apa? Sebenarnya, ia adalah neutron. Apa yang warna-warni tu? Warna-warni tu adalah atom radioaktif. So, bila kita tembak, sebenarnya apabila neutron ditembak tu lah, terhasilnya tenaga nuklear yang sangat besar. Nak tahu lebih lanjut lagi tak?
Wow. Cikgu, game pun boleh kaitkan dengan nuklear. Macam ni cikgu. Saya nak tahu lagi boleh cikgu? Boleh. Jom, fokus dekat buat kita. Okay, so kalau kita tengok kat sini, neutron tu macam bola penting ni. Nampak tak bola penting tadi yang sangat penting tu? Kita nak tembak dia kepada atom radioaktif yang berwarna-warni. Lepas tu apa jadi? Terhasillah pembelahan nuklear, iaitu asas kepada semua tenaga nuklear kat Malaysia dan seluruh negara. So nak tahu tak apa jadi? Okey cikgu. Boleh. Sorry, aku tertinggal tadi. Okay, kau ajar siapa tu? So ni, pelajar baru. Isa? Good luck lah sikit. Kau ajar budak ni. Memanglah. Ya Allah, kepermudahkanlah pembelajaran anak murid yang baru Isa. Luluskanlah dia dan kau berilah kejayaan dunia akhirat. Ini barang apa ni banyak-banyak ni? Buku lah, apa ni? Tak tahu apa dia. Buat apa ni? Tadi baru habis kelas, punya student online. Takkan online pun guna barang banyak macam ni. Mestilah. Bukan kau hang dulu ni belajar cemerlang. Dapat kerja bagus je lah. Dah elok-elok lah buat. Pergi raja tutor pula tiba-tiba ni. Itu dulu. Tapi macam Z tak ada jiwa lah dalam kerja tu. Sekarang ni yang Z buat memang passion Z. Bukan ke kerja tutor ni tak secure? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam kejayaan warga Twitter Professional Malaysia. Itu antara serba sedikit bingkisan episod kedua dah tu untuk sambungan movie. So bersama dengan saya malam ni Dr. Husniza Husin. Apa khabar Doktor? Baik, Alhamdulillah. Apa khabar, Taisa? Alhamdulillah. Rasa segan pula Doktor tengok lakonan pelajar tadi. Memang berbakat lah pelakon-pelakon tadi tu. Tak tahulah dia ambil daripada mana bakat dia tu. So tuan-puan, malam ni tajuk yang kita dah kongsikan dengan anda hybrid CV. So macam mana tu, macam biasa tuan-puan, terima kasih kepada yang dah join, yang dah share. Gujan ada. Gujan kata Isa ni kantoi dengan Cikgu Matno tak secure. Betul. So antaralah poin-poin. Doktor, sikit je. Mungkin daripada apa yang doktor tengok tadi, okey ke movie tadi tu? Movie tadi tu memang menarik. Saya movie tu memang boleh menarik minat pelajar-pelajar yang tengok video tu untuk tahu lebih lanjut lagi tentang apa sebenarnya cara pengajaran yang ada di CMN Academy. Sebab memang menariklah tengok cara teacher Z mengajar tu kan, untuk menarik perhatian pelajar dia yang nama Isa tu. Alright, thank you. Serajinda ada, Cikgu Bihar ada. Assalamualaikum Dr. Husniza dan Coach Isa. Waalaikumsalam. Welcome guys, tuan-puan. Kita doakan anda yang dekat rumah, kalau tak ada urusan, duduk rumah, stay home, stay safe. So kita doakan kita bimbangkan pandemik, kes makin tinggi. So kita doakan kita dapat terus mengajar, berkongsi ilmu dengan pelajar-pelajar kita. Kita doakan juga warga-warga frontliner kita tu terus kuat, terus gigih nak menjaga keselamatan kesihatan negara. So malam ni bersama dengan Dr. Husniza. So Doktor mungkin boleh intro sikit. Doktor, sebelum tu saya nak ucap tahniah
menjadi Buruj Kids ni menjadi salah satu lah yang sponsor Simposium Tutor Professional Malaysia. Doktor, mungkin you boleh luahkan apa yang bermain dalam fikiran doktor Buruj Kids ni boleh menaja STPM, event tahunan Tutor Professional Malaysia. Silakan doktor. Okey, saya sebagai wakil pada Buruj Kids, sebenarnya ini mengambil kesempatan lah untuk pertama kali kami menaja event, dan kebetulan ianya adalah STPM 2020. Sebab kami rasa STPM ni akan memberi platform bagi networking yang sangat luas lah di kalangan tutor, dan kami memang ada produk daripada Buruj Kids yang ingin kami kongsikan bersama dengan para tutor yang akan hadir di STPM nanti, insyaAllah. Alright. So doktor, macam dijemput je berkongsi masa STPM. Carry teaser sikit doktor. Nampak seronok pula doktor ada nanti. Teaser dia sikit je macam mana saya bermula dengan modul kan, dan macam mana saya kembangkan modul tu untuk lebih ramai orang boleh menggunakan modul tersebut dan memanfaatkan dia, dan daripada mana yang apa yang mencetuskan saya memulakan Buruj Kids tu. Jadi saya akan kongsilah sedikit di STPM nanti. Alright, menarik. Terima kasih kepada Dr. Husniza dan tim Buruj Kids dia. So welcome kepada tuan-puan yang join. Tahniah Dr. Husniza menaja STPM. Thank you very much. Kita doakan tahun ni STPM walaupun online tak dapat jumpa anda depan-depan, tapi kita dapat jumpa secara online, tengok kamera, tengok anda walaupun dekat rumah dalam keadaan selesanya, tapi boleh bersama-sama dalam Simposium Tutor Professional Malaysia. Tuan-puan, mungkin ada yang terlepas pandang malam ni pukul 12.30 malam kita akan tutup untuk pendaftaran package general. Package general kita nak tutup. So yang nak daftar general boleh lagi, sempat lagi untuk daftar. So nanti saya akan minta link tim untuk kongsikan link dekat ruangan komen. Doktor, jom kita fokuskan tajuk kita malam ni. CV ni doktor biasa jumpa depan-depan nak pakai jari, tapi macam mana doktor nak kupas CV jari ni secara hybrid? Silakan doktor. Sebenarnya saya dapat idea tajuk FB Live malam ni daripada tajuk untuk perbincangan di STPM juga, sebab untuk STPM akan fokuskan hybrid learning kan. Jadi saya dapat idea dari situ, saya adakan tajuk untuk FB Live malam ni hybrid CV. Hybrid CV tu maknanya kita gabungkan lebih daripada satu teknik untuk memudahkan anak-anak kita menghafal CV. Jadi tak apa salahnya kalau ia lebih memudahkan, kita gunakanlah teknik-teknik yang sedia ada di sekeliling kita tu. So tuan-puan boleh nampak intro dia tu. So bukan satu teknik, biasa guna satu teknik power dah. Tapi malam ni gabungan beberapa teknik. So insyaAllah tuan-puan yang dah join, thank you very much. Macam biasa dah share, boleh komen dan share. Thank you very much. Boleh komen, nak share pandangan, soalan pun boleh. Dr. Husniza kalau share guys memang superb. Jom sama-sama kita saksikan. Silakan doktor. InsyaAllah. Pertama sekali saya nak tunjukkan saya akan tunjukkan hybrid. Yang pertama adalah gabungan teknik color coding dan teknik CV jari Buruj Kids. Jadi mula-mula kita kena tandakanlah nombor kat jari. Minta admin bukakan kamera untuk tangan saya. Jom kita saksikan tuan-puan. Alright, ini satu gambaran so tuan-puan yang join, kita boleh praktis terus, boleh buat terus. So jadi kita lagi faham. So mungkin ada ibu bapa, ada pendidik yang sedang menonton tuan-puan, anda boleh gunakan cara ni, teknik ni pada pelajar anda terus. Jadi lagi mudah lah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Husniza dan Coach Isa. Alhamdulillah, tak sabarnya untuk STPM daripada Mariana ML. Thank you very much tuan-puan. So malam ni sambil-sambil kita menantikan peserta-peserta yang nak daftar general untuk STPM sambil kita dengar sharing daripada Dr. Husniza. So tuan-puan, ada ballpen ataupun whiteboard marker, boleh tuliskan di jari anda
So macam yang Dr. Ziza tunjuk dekat skrin. So doktor, bila dah tulis tu kan, baru mudah lah. Tapi saya nampak malam ni doktor nak guna sebelah tangan je. Betul ke doktor? Ya betul. Sebelah tangan saja. Yes. Menarik. Cikgu Ashraf Isa pun ada. Apa khabar? Ni cikgu account kalau tak silap saya. Selamat. Salam sejahtera. Salam kejayaan cikgu. Sihat ke tu? So sambil-sambil tuan-puan dah komen, dah share. Thank you very much. Doktor, bila dah buat tu, seterusnya silakan. Okay, kita nak tandakan nombor 1 hingga nombor 5 di tangan kanan. Okay, betul. Bagi atas tangan di 1 hingga 5. Okay, kemudian terbalikkan di tapak tangan 6 hingga 10. Betul. Okay. So tuan-puan boleh nampak boleh follow sama-sama. So dah tuliskan. Lepas tu kita boleh start tuan-puan. Alright. Okay. So doktor, malam ni agak-agak CV apa doktor nak share dengan kami semua? So tuan-puan boleh komen juga. Tuan-puan nak share nak CV berapa? Okay, CV 8, CV 6, CV 7 dan CV 3. InsyaAllah. Okay. So, tuan-puan, CV 8 anda ingat macam mana? Orang kata CV 8 ni susah, betul ke doktor? Ya, dia antara CV yang susah lah untuk anak-anak hafal. Betul. Okay. Teruskan doktor. Okay, sekarang kita boleh mula dengan slide pertama. Alright tuan-puan, kalau yang dah tulis tu, thank you very much. Boleh follow terus macam mana kita nak buat CV jari hybrid pula tu, gabungan daripada beberapa teknik CV yang lain. Alright doktor, silakan. Tuan-tuan boleh fokus dekat ruangan skrin Sila. Okay, thank you very much kepada yang dah join. Okay, kita tunggu slide yang pertama So, mohon cik boleh bantu. Slide pertama tu. Okay, slide pertama nanti akan tunjuk tentang color coding. Okay. Alright. Okay. Kedua-dua teknik ni ada dalam modul saya yang saya tulis iaitu hafalan CV mudah. Okay. Buku ni, mungkin ada tuan-tuan perempuan dah dapatkan buku ni. Okay. Selalunya dalam bengkel CV saya sebelum ni saya hanya tekankan pada CV jari. InsyaAllah selepas ni saya akan cuba buat hybrid CV lah. Saya gabungkan color coding dengan CV jari. InsyaAllah. Jadi di situ nombor sifar, nombor kosong dan nombor genap diwarnakan dengan warna putih, font putih. Dan nombor ganjil adalah font hitam. Okay. Kemudian latar belakang untuk sifar adalah hitam. Untuk 1 adalah pink. Untuk 2 adalah merah. Untuk 3 kuning. Untuk 4 oren. Untuk 5 hijau muda. Untuk 6 hijau. Untuk 7 biru muda. Untuk 8 biru. Dan untuk 9 adalah ungu. Jadi daripada color yang warna yang diletakkan di nombor-nombor ni, dia mirip warna dalam pelangi. Jadi senanglah untuk mengikati. Okay, kita boleh pergi ke slide kedua. Alright. Okay. Jadi untuk malam ni saya akan tunjukkan CV jari yang menggunakan tangan kanan saja. Okay. Jadi mula dengan CV 8 lah. Untuk CV 8 yang kotak petak yang belah kiri tu kita bandingkan dengan 10. Okay. 8 bila kita banding dengan 10 adalah 10 tolak 2. Jadi untuk CV 8 kita tolak 2 jari. Okay. Untuk CV 8 kita tolak 2 jari kerana bila banding dengan 10, 8 adalah 10 tolak 2. Okay. Jadi gunakan konsep yang sama juga. Kita tengok pula kotak belah kanan tu.
Ada yang nombor 5 di tengah-tengah yang besar tu kan. Okey. Untuk sifir 6 bila banding dengan 5 adalah 5 tambah 1. Jadi untuk sifir 6 kita tambah 1 jari. Okey. Tambah 1 jari doktor? Tambah 1 jari. Sifir 6 tambah 1 jari sebab bila banding dengan 5, 6 adalah 5 tambah 1. Jadi sifir 6 kita tambah 1 jari. Lepas tu sifir 7 pula. Sifir 7 bila banding dengan 5 adalah 5 tambah 2. Jadi untuk sifir 7 kita tambah 2 jari. Menarik. Dan akhir sekali sifir yang kita akan bincangkan malam ni adalah sifir 3. 3 bila banding dengan 5 adalah 5 tolak 2. Jadi sifir 3 kita tolak 2 jari. Terbaik. Okay. Mudah. Tuan boleh dapat tak konsep dia? Simple je. Yang John, doktor nak ambil gambar ni boleh ke doktor? Nak ambil gambar? Terpulang lah. Sebab apa kadang, ni? Tuan Puan nak bagi tahu doktor, kita nak menghasilkan ni, dia ambil masa, betul tak doktor? Nak perah idea, nak susun, nak bagi mudah faham. Supaya pelajar-pelajar kita ni laju je boleh faham konsep yang kita cuba sampaikan dan dia boleh terus apply untuk hafal sifir yang diorang nak dengan lagi mudah. Okay. Alright. Kalau untuk kegunaan anak-anak apa salahnya kan? Kalau untuk kegunaan peribadi, apa salahnya untuk ambil gambar? Lepas tu saya nak terangkan kotak sebelah kiri yang kita banding dengan 10 dengan kotak sebelah kanan yang kita banding dengan 5, apa beza dia? Beza dia, sifir-sifir yang kita banding dengan nombor 5, selepas kita tambah atau tolak jari, kita perlu terbalik tangan. Terbalik tangan. Okey. Terbalik tangan. Nanti saya akan tunjukkan macam mana. Okey. Alright, Tuan, ini serba sedikit pandangan konsep, betul tak doktor? Ya, ni konsep dia. So, Tuan dah ready untuk kita apply, nak nampak sama-sama? Jom, kita cuba doktor. Okey. Contohnya terbalik tangan kan? Cuba lihat dekat window yang ada tangan saya tu. Okey. Contohnya untuk terbalik tangan, okey, 5. Okey, kalau kita terbalik, okey, saya tak terangkan lagi untuk siapa yang tengok first timer untuk malam ni kan. Okey, untuk dia punya cara bacaan sifir dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Jadi kalau macam ni 5, asas dia. Jadi kalau untuk 5, ni 5 begini. Kalau terbalik tangan kita dapat 10. Betul. Okey, saya ulang semula untuk siapa first timer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Jadi kalau kita ada nombor 3 di jari kan? 3. Kemudian nak terbalik tangan. 3 terbalik tangan dapat berapa? Kita dapat 8. Betul? Okey, kita cuba sekali lagi ya. Kita tambah jari pula. Contohnya, okey. 2 tolak 1 jari. Tolak satu jari dapat 1. Kan? Terbalik tangan. Dapat 6. Dapat 6. Dapat 6 Okey. Okey, sekali lagi ya. Okey, kalau kita kan 3 tambah 1 jari dapat 4. Okey. Lepas tambah 1 jari terbalik tangan. Kita dapat 9. Okey. Okey, untuk sifir jari untuk guna tangan kanan saja. Nombor di tangan kanan ni menunjukkan rumah sah. Jadi nilai 10 kita perlu tambah dalam kepala mengikut rule dia. Dia ada undang-undang. Nanti saya akan tunjukkan. Okey. Minta untuk lihat slide berikutnya.
Alright tuan-puan, thank you very much. Kita baru nak start, kita dah Dr. Zina dah tunjukkan tadi simple konsep. Sekarang kita baru exercise 1 sampai 10 terbalik tangan macam mana. So kali ni kita nak nampakkan dia punya undang-undang dia punya rules and regulation. Ya. So ni ada 3 undang-undang dia. Okay. Untuk apabila kita guna tangan kanan saja, pertama, apabila bilangan jari berkurangan, kita tambah satu nilai puluh. Okay. Rule kedua, apabila bilangan jari bertambah, tetap pada nilai puluh yang sama. Okay. Dan ketiga, apabila bilangan jari menjadi sifar, terus tukarkan ke 10, ke nilai 10. Okay. Itu je 3 undang-undang dia. Alright, faham. Okay. So sekarang kita boleh pergi ke sifir pertama. Mohon slide berikutnya. Yes. Jom. Okay. Untuk sifir 8 ni ulang kaji balik tadi yang kita buat dalam slide kedua yang ada 2 kotak, kita bandingkan dengan 10 belah kiri, belah kanan kita bandingkan dengan 5 kan. Jadi sifir 8 kita banding dengan 10 adalah 10 tolak 2. Jadi sifir 8 tolak 2 jari. Okay, sifir 8 tak perlu terbalik tangan. Okay. Okay, next please. Okay. Alright. Okay, jadi untuk color coding kita boleh lihat dia punya SAR. Okay, bila SAR jumlah di rumah SAR tu, nombor dia terutannya adalah mengikut warna yang diulang. Maknanya mula-mula 8 warna biru, 6 warna hijau, 4 warna oren, 2 warna merah, 0 warna hitam. Kemudian dia berulang. 8 biru, hijau, oren, merah, hitam, dan dia akan berulang-berulang. Dan seterusnya. Maksudnya terutan yang sama. Okey. Jadi cuma kita perlu tambahkan nilai puluh mengikut undang-undang tadi. Apabila nilai puluh berkurang, apabila nilai SAR berkurang, tambah satu nilai puluh. Apabila bilangan SAR bertambah, kekal pada puluh yang sama. Okey. So kalau kita lihat sini, 8 yang atas sekali kan, 8 pada 6 berkurang, 10 tambah 1. Jadi atas tu kosong, bawah dia tambah 1 jadi 1. Kemudian 6 kepada 4 berkurang, maknanya 10 tambah 1. Jadi nilai atas tu 1, bawah adalah 1 tambah 1. Jadi 2. Alright. Terusnya begitu juga, 4 kepada 2 berkurang, maknanya 10 tambah 1. Jadi nilai 10 jadi 2 tambah 1 jadi 3. Kemudian 2 kepada 0 berkurang, 10 tambah 1 jadi nilai 10 adalah 3 tambah 1 jadi 4. Kan? Kemudian seterusnya 0 kepada 8 bertambah. Bila bertambah 10 kekal sama. Jadi di atas tu 4, di bawah pun 4 juga. Jadi kita guna undang-undang yang sama je untuk semua sifir satu angka. Untuk semua sifir 1 angka kita boleh guna undang-undang yang sama. Sifir 1 hingga sifir 9. Ya. Jadi maknanya kalau kanak-kanak tu visual, ciri dia visual dia suka warna-warni. So bila dia lihat turutan warna ni, dia boleh nampak sifir tu mudah lah sebab dia hanya adalah turutan nombor yang sama berulang-ulang untuk sifir 8. Okay. Jelas ke? Okay. So far menarik doktor. So tuan-puan yang join, thank you very much. Boleh faham ke? Kalau faham boleh komen, faham. Terima kasih kepada yang dah share. Nak share pandangan tentang sifir guna color coding doktor, dan gabungan menggunakan jari sekali. Doktor, bila doktor cuba gabungkan ni, apa satu benda baru yang doktor nampak kelainan dia tu? Silakan doktor. Bila kita gabungkan teknik lebih daripada satu teknik kan, satu kita boleh redundantkan dia punya persamaan dia, dan kita boleh joinkan perbezaan dia. Maknanya dua perkara yang berbeza, tapi kita
kita kaitkan dia dengan persamaan yang ada dan perbezaan dia kita guna untuk lebih memahami lagi lah untuk teknik hafalan sifir tu. Alright. Betul. Sekarang saya So nak bila tunjuk guna dua konsep ni doktor, adakah benda tu jadi lagi complicated atau lagi cepat kita nak faham tu? boleh lagi cepat faham. InsyaAllah. Okay, nanti untuk sifir 7 dan sifir 3 saya akan tunjuk 3 teknik. Sekarang ni kita gabungkan 2 teknik baru. Tuan-puan, boleh dapat ni baru 2 teknik, baru 2 cara digabungkan. Next kita nak try 3 teknik. Ini memang satu benda baru doktor. Saya cuba untuk buat hybrid sifir. Cuba gabungkan. Jadi sekarang saya nak tunjuk sifir 8 tapi guna sifir jari. Boleh tengok pada apa window yang ada tangan saya tu. Alright. Jom kita saksikan. So tadi kita try tuan-puan sifir 8. Kali ni kita nak try sifir 7. Nak guna 3 teknik pula doktor. Sifir 8 sekarang masih sifir 8 tapi sekarang guna masih teknik sifir 8. jari. Alright, menarik. Silakan. Okay. Jadi tadi gunakan color coding kita nampak dia mula daripada 8, 6, 4, 2, 0. Dia berulang 8, 6, 4, 2, 0. Jadi saya tunjuk sifir jari. 2, 0. Tuan Isa, apa ni, saya kena jadi teacher Z ajar. Saya kena jadi teacher Z ajar bagi menarik. Mesti. Okay. Sekarang saya tunjuk sifir jari. Sifir jari kan tolak 8 banding dengan 10 adalah 10 tolak 2. So tolak 2 jari kan? So sifir 8 betul. Tolak 2 jari. Kita mula dengan 8. 8, okey. Kemudian setiap kali jari tu berkurang tambah 1 nilai puluh. Setiap kali jari bertambah kekal pada nilai yang sama. Okey. So 8. Okey. Tolak 2 jari 6, 16. Tolak 2 jari 4, 24. Tolak 2 jari 2, 32. Tolak 2 jari 0 terus tukar ke 10, 40. Tolak 2 jari 8, 48. Tolak 2 jari 6, 56. Tolak 2 jari 4, 54. Okay. Tolak 2 jari 64. Tolak 2 jari 2, 72. Tolak 2 jari 0 terus tukar ke 10, 80. Tolak 2 jari 8, 88. Tolak 2 jari 6, 96. Yes. Betul. Alright, menarik. So tuan-puan boleh dapat tak? Simple je. Sifir jari ni dia boleh digunakan, dia punya kelebihan dia tak perlu kertas dan pen lah. Kertas dan pensel, sebab bila kita boleh tambah nilai puluh di kepala, kita boleh buat sifir jari tu berterusan. Maknanya selepas perkali 12 pun boleh lagi sambung dan sambung. Betul. Menarik. Okay. Alright, so tuan-puan terima kasih yang join, yang komen. So basically itu antara sifir 8 yang dah dikongsikan daripada Dr. Uziza. Yang sebelum ni kita kira antara sifir yang agak susah doktor. Kalau dulu kita kecil-kecil nak hafal, sifir 8 ni memang saya tak hafal. Susah, nombor dia besar. Sifir 10 ni sebab banyak kosong, rasa senang lah. 11 ni macam sama. 12 ni dah mula rasa susah balik. Tapi bila 8, susah lah. So tadi bila dah nampak kan, sedikit sebanyak lah kita boleh dapat gambaran. Rasa tak adalah susah sangat kan doktor? Ya, insyaAllah. Dia nampak kan dia punya gabungan colour tu dengan pattern jari. Jadi maknanya pattern colour, turutan colour dengan pattern jari. Maknanya dia berulang-berulang lah. Betul. Okay. Sekarang kita boleh pergi ke sifir kedua lah, sifir next slide lah. Okay. Sebelum kita masuk sifir seterusnya, doktor mungkin doktor nak share sikit pengalaman doktor. Dah dijemput ke Perpustakaan Negara, dah dijemput ke radio bernama. So boleh tak saya nak doktor share sikit pengalaman dan perasaan doktor ketika tu? Okay,
pertama saya syukur Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah kan diberikan kesempatan lah untuk saya kongsikan teknik sifir jari dengan anak-anak yang di luar sana. Okay, sebenarnya apa yang saya tunjukkan semasa FB Live Perpustakaan Negara Malaysia tu hanya separuh daripada keseluruhan sifir 1 hingga 12. Jadi saya agak hilang juga sebab saya tak dapat nak share semua. Jadi cuma saya katakan siapa yang nak tahu separuh lagi daripada sifir tu boleh ikuti bengkel online lah. Jadi ya. Dan Nanti kita akan maklumkan bila bengkel online doktor pada Disember nanti. So tuan-tuan stay tune sampai ke penghujung. Siapa yang nak tahu lebih lanjut tentang bengkel sifir, kita akan maklumkan di penghujung live nanti. So apa pun kita ucap tahniah doktor dapat berkongsi sedikit sebanyak. Kita dapat terus memberi manfaat pada orang lain. Betul doktor? Ya, insyaAllah. Alright guys, jom kita sambung hybrid sifir kita. Silakan. Boleh. So seterusnya sifir berapa pula ni doktor? Sifir 7 je? Sifir 6. Sifir 6. Sifir 6. Ya. Alright. Okay, tadi kita dah buat ulang kaji untuk dia punya asas dia. Sifir 6 kita banding dengan 5 kan? Bila kita banding dengan 5, 6 adalah 5 satu jari dan terbalik tangan. Ya, jadi tambah satu jari dan terbalik tangan. Okay. Okay, next step please. Mantap. Okay, jadi ni sifir 6 dah menggunakan color coding. Okay, color coding dia lihat turutan warna dia mula dengan 6 hijau, 2 merah, 8 biru, 4 oren, 0 hitam. Lepas tu diulangkan balik turutan tu. Hijau, merah, biru, oren, hitam dan berulang lagi. Hijau, merah, biru, oren, hitam. Kemudian nilai puluh sama juga. Bila SAR berkurang, tambah satu nilai puluh. Bila SAR bertambah, kekal pada puluh yang sama. Jadi kita boleh dapatlah sifir tu. Okay. 50. Ya. Dapat. Okay, betul. Dapat doktor, dapat. Menarik. Sekarang saya boleh kita just pusingkan tangan kita tambah satu jari doktor? Ya, tambah satu jari dan terbalik tangan. Boleh kita pergi ke next slide. So tuan-tuan boleh dapat Teacher Z dah join. Welcome. So katanya wow. So guys, kita boleh fokus kejap. Boleh nampakkan sharing yang menarik. So kita nak masuk sifir 7 ataupun nak tunjuk dulu doktor sifir 6 tadi menggunakan jari. Ya betul. Sebelum sifir 7 saya tunjuk sifir 6 menggunakan jari dulu. Alright. Jom tuan-tuan. Yang dah tulis dekat jari anda, kita boleh apply masing-masing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, okay, saya highlight sikit. Simple je. Apa tadi doktor? Buka, terbalik tangan, tambah satu jari. Terbalik, buka satu jari. Jom, sama-sama kita saksikan. Tambah dulu. Jari dulu, baru terbalik tangan. Okay. Menarik. Silakan doktor. Menarik tu. Okey, mula. Okey, 6 kita banding dengan 5 ada 5 tambah 1. Jadi sifir 6 tambah satu jari. Tapi selepas tambah satu jari perlu terbalik tangan. Okey. So di jari ni adalah nilai SAR. Kemudian setiap kali SAR berkurang tambah satu nilai puluh. Setiap kali SAR bertambah kekal pada puluh yang sama. Okey. So kita mula ya. Semua dah ready? Okey. Silakan. 6 tambah satu jari terbalikkan. Okay, 2 tambah dulu 12. Betul? Ya. 12. Tambah satu jari terbalikkan. Tambah satu jari 18. 18. Tambah satu jari terbalikkan. 4. 24. Okey. Tambah satu jari terbalikkan. Kosong tu 10 tu bermakna 30. 30. Okey. Okey, kemudian macam ni dah penuh dah. Tambah satu macam ni. Tambah satu. Kemudian terbalik tangan. Jadi 6, 36. 36 betul.
Okay. Kemudian tambah satu jari, Pusing. terbalikkan. 2, Oh, 42. baik betul. Betul. Tambah, Okay. terbalik tangan. Oh, dapat 48. 42. Kemudian tambah satu jari, terbalikkan. 8 maknanya 48. Betul. Tambah satu jari, terbalikkan. 4 Tambah maknanya 54. 54. Betul. Okay. Kemudian tambah satu jari, Tambah, terbalikkan. pusing. 10 Kita dapat bermakna 60. Betul. 60. Okay. Kemudian tambah satu dan terbalikkan. Tambah 1, terbalik 66. 6 maknanya 66. Tambah satu Betul. jari dan terbalikkan. 2 maknanya 72. Ha. Mirip guys. Maknanya sebenarnya boleh buat berterusan lagi. 72 tambah satu jari terbalikkan. 78. Tambah satu jari terbalikkan. 84. Betul. Dan seterusnya lah. So tak adalah perlu hafal sangat. Cuba kita tahu bila nak tambah, bila nak pusing menjadikan kita lagi cepat, betul tak Doktor? Ya, Alright. So thank you very much tuan-puan yang join. Saya nak baca komen daripada Tuan Aziz Rajab. Assalamualaikum. Kalau dimasukkan unsur muzik semasa mendarat dengan menggunakan jari seperti mana mengaji Al-Quran, mungkin lebih menarik dan mudah nak buat gerakan jari-jari. Apa pendapat Doktor? Mungkin Dr. Uziza nak share pandangan, silakan. Terima kasih atas komen tu Tuan Haji Rejab, Tuan Haji Aziz. Sebenarnya itu cadangan yang sangat baik. Kalau kita tambahkan muzik lagi memudahkan untuk kanak-kanak tu, kita rangsangkan lagi dia punya diri lagi mendengar. satu iaitu mendengar, dan mungkin boleh lebih menarik lah sebab bila ada muzik tu kanak-kanak lebih suka kan. Betul. Menarik kan Doktor. So terima kasih atas pandangan, komen. Okay, sama-sama tuan-puan. Kami berkongsi. Anda nak share pandangan apa boleh dekat ruangan share, dekat ruangan komen, nak share, nak tanya soalan apa boleh. Terima kasih banyak. Doktor, mungkin lepas ni kita boleh buat lagu-lagu yang mengasyikkan untuk asyikkan lagi kita punya CV Alright. So tadi CV 6 betul Doktor? CV 6. Okay. So tuan-puan, so far okey ke okey masuk, sangat? Ke kita nak tengok video dulu Doktor? Boleh juga. Alright. So tuan-puan, kita dah ready satu video simple untuk anda. So video ni Doktor dapat daripada mana? Kenapa Doktor pilih video ni untuk berkongsi, untuk tunjuk pada warga tutup profession Malaysia malam? Video apa ya? Sebab saya cuma sharekan slide malam ni. Alright, okay, faham. Okay, kalau gitu tak apa Doktor. So Doktor dah ready kan beberapa CV yang kita akan kongsikan. So next Doktor. Okay. Dah CV 8, dah CV 6. So kita nak sambung CV 7. Betul Doktor? Ya betul, CV 7. CV 7 tadi 7 kita banding dengan 5 adalah 5 tambah 2. Jadi CV 7 tambah 2 jari dan terbalik tangan. 5 tambah 2 terbalik tangan. Okey, dapat. So tuan-tuan yang anda tulis jari, nombor pada jari anda. So kita nak start CV 2. So Doktor, apa dia punya rules and regulation? Okey, minta tunjukkan slide sebelum slide ini boleh? Slide sebelumnya. Alright. Okey, CV 7 adalah tambah 2 jari dan terbalik tangan. Okey. Jadi kita lihat dulu dekat color coding tu. Untuk next slide pula. Okey, dia punya turutan warna kali ni dia lebih panjang lah sebab dia mula dengan biru muda, 7, 4 oren, 1 pink, 8 biru, 5 hijau muda, 2 merah, 9 ungu, 6 hijau, 3 kuning, 0 hitam. Kemudian baru dia mula semula kitaran daripada 7 tu. Dia mula semula 7 biru muda, 4 oren dan berikutnya dia akan sambung 1, 8,
52963 dan tu kitaran tu akan berulang-ulang dan secara berterusan lah. Sama Okey, juga dapat. nilai puluh. Ya, nilai puluh sama juga. Bila SAR berkurang tambah 1 nilai puluh. Bila SAR bertambah kekal pada puluh yang sama. Dia guna rule yang sama juga. Jom. Nah, Okey, boleh kita cuba sifir jari. aktiviti ni lebih menarik jika dilakukan secara berpasangan. Pair, think and share. Betul-betul? Think, pair, share menarik. Ini level-level abad 21 tau, tuan-puan. Yang Tuan Aziz Rajab kongsikan. So, benda ni kadang saya apply dengan, bukan hanya dengan pelajar. Bila apply dengan guru-guru. Okey, cikgu, kita cari pasangan berdua. Bila buat aktiviti memang best gila. So, boleh apply tuan-puan. So, doktor silakan. Mungkin kita nak tunjukkan macam mana nak apply sifir 7 tu tadi. Silakan. Okey, kita mula dengan 7. Okey, tadi 7 adalah bila banding dengan 5 adalah 5 tambah 2 kan. So, sifir 7 kita tambah 2 jari dan terbalik tangan. Okey, so mula 7 tambah 2 jari. Tambah 2 jari, terbalik tangan. 14. Terbalik tangan. 4. Maknanya 14. Okey. Kemudian tambah 2 jari. Macam gini. Jadi 6. Saya confused Kemudian tadi. Yang 21 terbalik ni macam mana dapat dia? Okey, macam gini. Sebenarnya Tuan Aisyah tak perlu guna tangan kiri tu. Oh, sebab ni tak payah. kan Ni kena masuk kat sini. Tak payah. Dalam kepala. Okey, jadi ingat yang ni ya. Terbalik tangan. Tangan kanan saja. Okey. Okey, so sekarang tadi kita dah dapat 21. Okey. Okey, tambah 2 jari. Terbalik tangan. 8, maknanya 28. Tambah okay. terbalik tangan. Tambah 2 jari, terbalik tangan. 5, 35. Okey. Tambah 2 jari. Jadi 7 kan. Kemudian kita terbalik tangan. 2, 42. Alright. 42. Okey. Tambah 2 jari. Kemudian tambah 2 jari, terbalik tangan. 9, 49. Okey. Kemudian macam ni nak tambah 2 jari adalah 1 di sini, 1 di sini. Okey. Kemudian terbalik tangan. 6, 56. 56. Okey, tambah 2 jari. Tambah 2 jari. Terbalik tangan 3, 63. 63. Okey. Okey. Tambah 2 jari. Dan terbalik tangan 10 adalah 70. Okey. Kemudian ni dah penuh dah tangan ni, tambah 2 jari begini. Kemudian 2 jari kat sini. Ya, terbalik tangan 7, maknanya 77. Okey. Okey, kemudian akhir sekali tambah 2 jari dan terbalik tangan 4, 84. Alright, betul doktor. Menarik. Okey, itu untuk sifir 7 tuan-puan. Betul tak doktor? Ya, betul. Alright. Kemudian saya boleh ada Dr. Uziza share macam mana doktor dapat inspirasi, dapat idea untuk guna sifir tangan ni ya, tak tercapai di akal. Doktor takkan tiba-tiba dapat idea, buat macam ni lah. Doktor dengan tengok tema STPM terus dapat idea nak buat sifir hybrid. Doktor mungkin boleh share macam mana nak berfikir, macam mana doktor berfikir tu. Nak dapat idea, silakan. Saya dapat idea tu pun bukannya dapat terus bila saya nak buat sifir jari, saya buat dalam beberapa hari juga sebab saya cuba pusing-pusing dengan tangan saya. Saya kata mesti ada, insyaAllah kan boleh dapat satu corak ke yang boleh memudahkan penghafalan sifir. So saya pusing tangan saya. Ada beberapa hari lah saya cuba. Tapi last kali saya dapat idea masa dalam kereta tu yang saya cerita tu kan. Dalam kereta. Lepas tu bila saya cuba buat satu sifir, saya buat sifir kedua boleh juga cara yang sama. Buat sifir ketiga boleh juga cara yang sama. Jadi kira lepas tu alhamdulillah lah saya dapat completekan sifir 1 hingga 12. Alright. Menarik. Teacher Z boleh dapat tak? Kadang kita nampak idea tu sangat mudah kan doktor, tapi sebenarnya perah otak juga nak fikir, tunggu, cuba beberapa hari dan baru dapat. Dia bukan terus dapat. Betul doktor? Kena cantikkan dululah idea tu. Nak apply idea ni tuan-puan,
dia lagi mencabar daripada nak dapat idea. Okay, dapat tuan. Doktor hanya guna satu tangan je ke? Okay, doktor nak share sikit. Kadang sebelum ni doktor guna dua tangan. Kali ni doktor guna sebelah tangan je. So apa beza dia dan apa kelebihan dia? Silakan doktor. Okey, untuk makluman Tuan Aziz dan para viewers semua, sebenarnya sifir jari Borush Kids ni dia ada terbahagi pada dua. 6 sifir pertama guna dua tangan dan 6 sifir kedua guna satu tangan. Jadi sifir yang guna dua tangan adalah sifir 1, sifir 10, sifir 5, sifir 11, sifir 2 dan sifir 12. Jadi kalau dapatkan modul ni, dalam modul ni semua ada secara detail lah tentang kedua penerangan dia sebagai cara detail. Boleh refer tuan-puan. Yang bestnya, kalau tuan-puan tengok dalam buku tu, betul tak doktor? Ada boleh scan QR code. Memang updated gila. Dan buku ni datang daripada dua bahasa, betul doktor? Ya betul, dua bahasa. Kiranya kalau katakan tengok saja lakaran ni tak faham, ambil smartphone, scan QR code ni dan akan link kepada video di YouTube dan boleh lihat dengan lebih jelas lah macam mana sifir jari tu dijalankan. Menarik. Yes. Thank you very much. So tuan-tuan, yang nak tahu lebih lanjut, tengok dekat slide doktor tu macam best je, tapi nak dapat si depan-depan, insyaAllah boleh dapatkan buku tu. Nanti kita akan share macam mana cara dia. So doktor, tadi kita dah try sifir berapa tadi? 8, sifir 6 dah, sifir 7 pun dah. Kita nak sambung doktor? Sekarang sekarang nak sambung, nak tunjuk sifir 7 tapi gabungkan dengan satu teknik lagi. Oh, menarik. Jom kita saksikan. Okay. Arah kita nak panah gabungkan ke dengan atas dan ke kanan. Kita gabungkan dengan sifir kotak. Sifir kotak ni ada telah di-share di YouTube oleh Cikgu Ikhlas Azali dan Cikgu Tiong SJ. Mereka menggunakan teknik yang sama. Okay. Jadi mula-mula kita lukiskan 9 kotak. Kan? Mula dengan 1, 2, 3 ke kanan. Kemudian 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kan? Tapi kotak yang mereka buat tu tak ada warna lah. Ni cuma saya padankan dengan warna mengikut color coding. Okey, jadi untuk sifir 7, dia bermula dengan nombor 7, anak panah tu naik ke atas. 7, 4, 1. Kemudian 7, 4, 1. Bergerak ke kolom kedua, mula dengan 8. 8, 5, 2. Okey, anak panah ke atas Lepas tu bergerak ke kanan. 9, 6, 3. Okey. Kalau kita lihat dekat turutan color coding, dia sama juga. Biru, orange, pink. Biru muda, orange, pink. Biru, hijau muda, merah. Ungu, hijau, kuning. Kita boleh aturkan balik ikut turutan yang sama. Jadi kemudian kita cuma tambahkan kosong. Dan selepas kosong, turutan tu berulang semula. Biru muda, orange, pink, biru, hijau muda, merah, ungu, hijau, kuning. So, dia akan berulang-ulang. Dia akan berulang-ulang. Jadi nilai puluh, kita guna rule yang sama. Jika SA berkurang, tambah satu nilai puluh. Jika SA bertambah, kekal pada puluh yang sama. Dan kita boleh hasilkan sifir tu secara berterusan. Okey. Menarik. 56. Kira kalau dapat dia punya pattern nombor tu doktor. Pattern colour tu. Kita akan ikut je lah. Follow je lah kan doktor. Ya, betul. Dia akan berulang-ulang. Okay, sekarang kita boleh masuk sifir yang terakhir lah untuk malam ni, sifir 3. Jom. So boleh dapat tuan-tuan, itu tiga teknik yang digabungkan. Ada teknik sifir kotak, sifir jari dan sifir guna color coding tuan-tuan. Color coding.
Okey. Okay, Jom kalau kita untuk try untuk survey 3. okay, untuk survey 3, tadi kita banding 3 dengan 5 adalah 5 tolak 2 kan? Jadi survey 3, tolak 2 jari dan terbalik tangan. Okay, sekarang kita lihat next slide. Okay, jadi untuk color coding, dia bermula dengan 3, Oh, gitu. 6, 9, 2, 5, 8, 1, 4, 7 Okey. dan kosong. Selepas kosong, turutan warna tu akan berulang semula. Maknanya dia akan mula Faham, semula kuning, hijau, ungu, merah, hijau muda, biru, pink, orange, biru muda. Kemudian hitam dan mula semula daripada kuning. Dia akan berulang. Okey, kenapa doktor sekarang- tak susun survey ni ikut turutan? Mungkin doktor nak explain sikit. Tak sesuai ikut turutan bagaimana? Turutan saya, dalam buku tu saya tak susun ikut 1, 2, 3, 4, 5 macam tu. Biasa kalau Saya orang kata apa survey 1, survey 2, survey 3. dua. Saya tak ikut turutan sebab Okey, saya dahulukan faham, yang mana yang mudah. Yang susah saya letak So, di akhir. biasanya dekat sekolah pun Ya. sama lah kan doktor. Kita tak adalah cakap survey 3 ni, survey 4 ni senang. Kadang survey 2, kita jump terus survey 5 ni antara level survey yang agak mudah, agak senang. Survey 10 mudah, survey 11 mudah. Betul tak doktor? Ya. Tapi untuk survey jari, survey 3 ni dia cara campur dan cara tolak jari dan terbalik tangan tu antara yang susah sikit untuk faham. Jadi saya letak di akhir lah. Okay. Alright. Okay. Ikut turutan tak kebat lah. Okay. Daripada Teacher Z. Thank you very much. So, kita nak try tuan-puan untuk survey 3. So, kita tengok rules and regulation dia dan kita sama-sama cuba untuk buat. Mungkin lagi nampak. Betul tak doktor? Silakan doktor. Ya, betul. Survey 3. Okay, sekarang kita cuba buat survey 3 secara survey jari. Alright. Jom. So, thank you Teacher Z, yang lain-lain yang dah join. So, boleh nampak tak? Dekat skrin jari yang akan ditunjukkan. Silakan doktor. Okay, survey 3 kita banding dengan 5 tadi adalah 5 tolak 2 kan. Betul. Jadi survey 3 kita tolak 2 jari dan terbalik tangan. Okay, so mula 3 tolak 2 jari, terbalik tangan. 6. Okay. Kemudian tolak 2 jari, 6 tolak 2 jadi 4. Dan terbalik tangan. Jadi 9. Okay. Kemudian 9 tolak 2 dan terbalik tangan. Jadi 2. Maknanya 12. Okay. 12 betul. Okay, 12. Kemudian 2 tolak 2 jadi kosong. Tolak 2. Terus tukar ke 10. Dia rule dia kosong terus tukar ke 10 kan. Kemudian terbalik tangan. 15. 5 maknanya 15. Okay. Terbalik tangan. Kemudian tolak 2 jari dan terbalik tangan. Okay. 8 maknanya 18. Ya. Kemudian tolak 2 jari, terbalik tangan. Terbalik tangan. Maknanya 1. Betul. 21. Okay. Kemudian tolak 2 jari. Ini kalau dah penuh dah begini, tolak 2 maknanya 1 tolak 1 macam ni. Kosong jadi 10. Tolak 1 jari lagi. Okay. Kemudian terbalik tangan. Jadi 24. 4 maknanya 24. Ya. Kemudian tolak 2 jari, terbalik tangan. 7 maknanya 27. Ya. Okay. Kemudian tolak 2 jari, terbalik tangan. jadi 5. Dan kemudian terbalik tangan. 10 maknanya 30. Baru dah. Okey, faham. 30. Kemudian tolak 2 jari. Tolak 2 jari, terbalik tangan. 3 maknanya 33. Ya. Akhir sekali tolak 2 jari, terbalik tangan. 36. Dia 6. 36. Ya. Menarik.
Itu Kemudian kita boleh proses dia tengok, untuk CP3. ya, Betul-betul. ya. Akhir sekali kita tengok apa hybrid dengan kotak sifir lah. Okey, jom. Hybrid dengan kotak sifir. Ya. So tuan-tuan, ni untuk sifir 3. Ni gaya kotak sifir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So saya perasan tadi anak panah ke atas tu, sekarang ke bawah pula. Ya. Anak panah ke bawah dan ke kiri. Bermula dengan nombor 3. Ke bawah dan ke Anak panah tu kiri. ke bawah. Kemudian bergerak ke kiri. Kemudian turun ke bawah lagi. Bergerak ke kiri. Turun ke bawah lagi. So dia mula dengan 3, 6, 9. Betul. Okay. Diikuti dengan 2, 5, 8. Diikuti dengan 1, 4, 7. Betul. Tuan Aziz tanya ada 2 step je. Ada Kalau 2 jari step je. balik tangan. Betul Tuan Aziz. Betul. Okay, nice. Okay. Jadi bila kita lihat di color coding, dia ikut turutan yang sama lah. Maknanya mula dengan kuning, hijau, ungu, merah, hijau muda, biru, pink, orange, biru muda. Lepas tu ada hitam. Selepas hitam, turutan tu bermula semula daripada kuning. Betul. Ya. 3, 6, Jadi 9, bila kanak-kanak 15, 18. Okey, menarik lah Doktor. 21. Kemudian sama juga nilai puluh tu kita tak bila nilai SAR berkurang tambah 1 nilai puluh, bila nilai SAR bertambah kekal pada puluh yang sama. Jadi bila kanak-kanak tu lihat gabungan teknik-teknik ni, dia mungkin akan dapat satu gambaran bahawa sifir ni sebenarnya mudah. Betul. Semestinya. Dengan cara kotaknya, dengan combination colour dia yang menarik. So pelajar secara tak langsung attraction dia tu untuk ingat tu lagi mudah kan Doktor? Ya, betul. Okay, thank you. Itu untuk sifir 3 ya. So terima kasih tuan-puan yang join malam ni, yang komen, yang share. So kita ada Tuan Aziz Rajab tadi komen, Teacher Z, kita ada sahabat-sahabat yang lain juga. Thank you very much warga Twitter Professional Malaysia. Harap apa yang kita kongsikan anda dapat sesuatu. So untuk makluman anda, Dr. Ucizah, tim Buruj Kids antara penaja untuk Simposium Twitter Professional Malaysia. So bukan calang-calang Kita ucapkan terima kasih kepada doktor yang berkongsi malam ni. Terima kasih kerana menaja STPM. So doktor, apa perasaan untuk bersimposium tahun ni? Simposium tahun ni saya sangat nanti-nantikanlah simposium tahun ni sebab tajuk pun menarik kan, hybrid learning. Saya pun nak belajar banyak lagi ilmu daripada perkongsian, daripada pengalaman dan daripada skill yang ada pada para speaker kita lah nanti. Dan saya insyaAllah akan diberikan juga slot untuk bercakap selama 15 minit untuk berkongsi dengan pengalaman saya dengan para hadirin. Itu je. Jadi harap lebih ramai lagi lah yang mengambil kesempatan ni untuk mendaftar sehingga 12.30 malam malam ni. Tuan Isa. Betul. Malam ni kita nak tutup untuk package general lah. Kalau nak legend ke profesional, mesti kita buka lagi insyaAllah. So terima kasih banyak tuan-puan. Terima kasih doktor. So doktor, katanya nak tahu lebih lanjut Disember nanti doktor dah ready untuk share full doktor punya sifir jari. Betul ke doktor? Ya, betul. Siapa yang berminat untuk mengikuti teknik sifir jari dan color coding ni secara sepenuhnya boleh daftar pada cmnacademy.com/fantasticsifir FUNTASTICSIFIR. Di mana bengkel ni akan dijalankan secara online di platform Zoom pada 19 dan 20 Disember insyaAllah. Jadi 19 dan 20. So tuan-tuan jangan lupa temu janji sifir kita 19 dan 20 Disember So 2 jam je kita buat, 19 2 jam. Kita buat malam tu tak doktor? Malam ke pagi
Ya betul, malam 8 hingga 10 malam. Malam. Jadi 19 tu 2 jam, 20 hari bulan tu 2 jam. Betul. Menarik. So, thank you very much. So, tak sabar untuk berfantasi sipil dengan anda. Biasa hujung tahun, doktor, kita buat program cuti sekolah, betul tak? Sebelum naik sekolah tahun hadapan. So, tahun ni mungkin dia lebih kepada online lah, betul tak, doktor? Ya betul. Sebab sebabkan PKP ni kita memang jalankan secara online lah. So, perasaan doktor buat secara online, adakah macam tak best lah ataupun rasa macam saya dapat pelajar yang saya tak pernah terfikir pun? Silakan doktor. Okay. Apa yang doktor rasa bila buat secara online fully? Okay, secara online ni untuk saya berbeza daripada offline. Offline kita boleh berhadapan dengan para peserta, boleh tanya, jawab terus, dia tunjukkan, pegang tangan dia, tunjukkan jari, betulkan mana yang silap. Tapi secara online ni saya tekankan memang semua peserta kena buka kamera sebab tunjukkan supaya tangan, tak tersalah faham lah kan konsep dia tu. Ya. Dan selalunya kalau pelajar yang fokus, dia akan dapat, insyaAllah dalam masa 4 jam tu dia akan dapat menguasai teknik sifir jari 1 hingga 10 tu. Alright, betul. 1 hingga 12. Betul. Sekarang ni tak boleh doktor, nak pegang-pegang jari, nak dekat pun tak boleh doktor. kita nak pastikan. So, thank you very much. Walaupun kita berjauhan tuan-puan, ilmu tetap disampaikan untuk merapatkan jurang kita dengan ketidakpandaian tu So, jangan dekat sangat dengan tak berapa pandai tu, kita dekatkan diri kita, upgrade diri kita untuk lagi pandai. Thank you very much. Sikit in the house, thank you very much Cikgu Kamila Achmat. Assalamualaikum Coach Isa. Waalaikumsalam. Harap berada dalam keadaan sihat sejahtera. Doktor, ni salah seorang juga macam doktor. Bakal berkongsi, bakal dijemput untuk diberi anugerah. Apa-apa kita ucap tahniah. Doktor, terima kasih banyak share malam ni. Sama-sama. Okay, ada nasihat daripada doktor? Silakan. Okay, jadi untuk tuan-tuan dan perempuan untuk mengajar anak-anak, membawa anak-anak berminat untuk menghafal sifir, boleh cuba beberapa teknik tu digabungkan, cari ikut ciri mereka lebih suka warna ataupun bunyi ataupun pergerakan, dan boleh cuba gabungkan dan cari bengkel-bengkel yang sesuai lah untuk ciri-ciri mereka ni, insyaAllah akan dapat juga mereka hafal satu hari nanti. Betul, terima kasih banyak. So, terima kasih Tuan Aziz Rajab juga. Thank you kerana sudi mendengar. Terima kasih tuan-puan yang join, yang komen dan share. So, kita jumpa lagi di perkongsian akan datang. Yang belum daftar STPM tuan-puan, mohon lakukan tindakan anda segera. Kita tutup kita punya sharing malam ni tuan-puan. Dia dah ready satu video istimewa daripada salah seorang peserta. Dia dah jadi speaker. Kali ni dia nak berkongsi dia punya kisah inspirasi cerita dia. Sama-sama kita nantikan. Selamat malam tuan-puan. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum. Apa cerita perjalanan sepanjang menjadi seorang tutor ini kan? So, macam yang ramai pernah ketahui lah perbincangan saya melalui penulisan di FB. So, saya sebenarnya merupakan seorang jurutera kimia. So, jurutera kimia lepas tu dapat VSS. So, nak buat apa? Kita join kawan dan sekarang ini kita jadi full time tutor. So, jadi kita dah tahulah lepas habis saja VSS dah dapat tu, kita nak join tutor. So, jadi experience yang kita ada bila nak jadi tutor ni tadi adalah kepada bidang kejuruteraan dan juga pekerjaan yang kita pernah buat. So, jadi nak ajar apa? So, skop dia luas. So, jadi banyak kita tumpukan perhatian kepada matematik utama, matematik tambahan, lepas tu fizik dan kimia. So, itu journey macam mana bermulanya kita terjebak di dalam bidang pertutoran. So, dah berapa lama? So, kira sendiri daripada sejak tahun 2007 lagi. Okay, itu officially full time. So, basically siapa yang science stream tu memang kita bagi package full. Alright, untuk mata pelajaran sains, sains tulen dan juga matematik tambahan. So, you have decided dapat VSS nak jadi
tutor. So masalahnya sekarang, jadi tutor banyaklah yang macam tak puas hati orang di sekeliling you, terutamanya mami kan. Apalah dia dah bagi tahu kat orang kan, anak jadi daripada jurutera jadi tutor, apa barang kan. Lepas tu you dah solo dan tak ada seorang pun yang mengenali you. Rajinder Singh, ex-engineer, sekarang ini akan bergelar tutor. So itu sebenarnya agak satu orang kata teori yang sangat mengerikan. Sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku. Alright. So mengajar. So tak ada strategi apa pun tak ada. So jadi future dia macam mana? Takkan nak mengajar saja. Maksudnya pergi rumah student mengajar. Takkan itu saja kan? Model tak ada. Yang adanya buku-buku rujukan. Sedangkan pelajar pun ada buku rujukan. So apalah special sangat dengan you ni? So kita pun dah tahu ya apa yang kita boleh buat. Tapi malangnya approach yang kita buat dalam kelas, pembawaan kita tu tadi, so nampak gayanya macam tak dapat support daripada ramai orang. Alright, sebab kita ni dikatakan sebagai seorang tutor yang menongkah arus, buat lain daripada apa yang orang lain buat. So jadi dekat sini bila walaupun you kenali you punya circle, tapi you still feel lonely. Sebab nobody is supporting whatever you are doing with all the hands-on activity. So what you are going to do? You nak buat apa? Sedih kan? So sebelum tu dah terlepas STPM. So now, alright baby. So we are back. Okay, tahun yang seterusnya tu kita join STPM. Okay, masa tu di Jalan Semara. So memang ramailah kawan-kawan yang kita jumpa kan. Kawan-kawan seperjuangan. So mereka pun ada kehebatan mereka masing-masing kan. Entah lagi bila tengok speaker-speaker STPM masa tu kan, Cikgu Azman, Cikgu Ajwan, Cikgu Kebat masa tu kan. Lepas tu kita ada ustaz lagi, tak ingat nama dia. Tapi they are fantastic speakers. Okay, memang berbaloi ada di STPM ni dan masa tu terdetik di dalam hati. So kita pun satu hari nak buatlah apa yang mereka buat ni. Okay, tapi itulah, walaupun kita dah ada circle, so suka duka tu banyak yang kita boleh kongsi bersama-sama. Cumanya ada rasa macam benda yang tak kena. So olah-olah ada yang tak mempercayai dengan apa yang kita buat, apa yang kita perjuangkan, iaitu hands on kan banyak. Back to the square one. But then at the end of the day, so adalah tim ini tadi yang mempercayai dengan apa yang kita buat dan dia pun boleh nampak kita sebenarnya kalau start berkolaborasi tu tadi boleh pergi jauh. So bermulalah episod yang menarik selepas ini di dalam bidang pertutoran. So di sinilah bermulanya kata orang tu titik permulaan baru. Right? So apa yang berlaku sekarang ni, siapa sangka yang bila dah ada tim yang boleh support, bila tim yang boleh sokong dengan apa yang kita buat ini tadi, so ada pihak-pihak di luar yang sudah mula mengintai kan. So siapa yang mengintai? So salah satu daripadanya adalah IPG, iaitu Institut Perguruan Malaysia, yang pernah bersama-sama kita diberikan jemputan untuk menghadiri kita punya pembinaan modul Guru Futuristik Malaysia. So sebagai tutor bila diberikan penghargaan itu, so itu adalah satu kenangan yang sangat indah. Dan tak lupa juga mula mendapat jemputan daripada PPD, so bersama-sama dengan guru untuk kongsikan pengalaman. Alright. So kita sebagai tutor ini tadi sebenarnya apa? Sebenarnya adalah pelengkap kepada apa guru-guru di sekolah yang mereka lakukan. So jadi ini semuanya sebenarnya takkan berlaku kalau ditanyakan secara peribadi, takkan berlaku kalau saya daripada awalnya bergerak secara solo. So jadi circle dia, networking dia, dan juga ilmu-ilmu dalam bidang-bidang pertuturan ini tadi kan, macam mana kita boleh upgradekan ilmu supaya kelas-kelas kita menjadi lebih menarik. Sebab kelas ini sekarang dia bukan sahaja melalui fizikal, tetapi sekarang ni lebih kepada online.
You see, so bila kita buat online ini pun tadi, so dengan bantuan support team, okay, dengan apa yang kita lakukan ini tadi, so ianya menjadikan satu sesi journey yang sangat menarik. Okay, memang ada up and down, tapi when you are surrounded by people with the right thinking skill, mindset dia yang boleh sama-sama bantu you, memberikan pandangan-pandangan konstruktif ya terhadap apa yang kita buat ni semua ni. So dia memang kata orang tu macam one big family lah, you know. So we give and take dengan semua nasihat-nasihat yang diberikan, semua kritikan-kritikan yang diberikan ini. So sekarang ini kalau kita lihat journey kita daripada yang solo sampai sekarang yang diberi peluang untuk bersama-sama dengan institut pendidikan yang lain, jemputan-jemputan yang istimewa ini tadi. So it is seriously getting very interesting, right? So what happened here is that I am so grateful, thankful to, of course, my team, right, yang memberikan nafas baru di dalam erti kata bidang pertutoran ini tadi. Sebenarnya banyak yang kita boleh buat dan banyak yang kita boleh explore, okay, supaya kita menjadi lebih mantap, supaya kita boleh jadi pelengkap yang lebih hebat untuk apa yang cikgu-cikgu buat di sekolah lah. So that's it.